Hello semua, kita sambung dengan contoh 6 ya dalam video ini. Jika anda lihat sama sahaja seperti apa yang cikgu beritahu sebelum ini, kita akan lihat simbolnya terlebih dahulu, iaitu operasi di sini adalah darab ya. Kita akan buat darab dan bahagilah. Okey. Jika kita darab, simbolnya sama kan? Maka ini adalah kembar yang seiras. Cikgu suka, jadi kita akan letak positif. 5 darab 4, kamu boleh fikir dan buat, atau jika kamu rasa susah, hanya tekan kalkulator dan kamu akan dapat jawapan seperti ini, 20 ya. Bagaimana dengan ini? Okey, setiap satu nombor harus pegang satu simbol, depan ni tiada simbol, maka kita letak positif. Kita akan darabkan simbolnya dahulu, negatif positif, jawapannya adalah negatif, dan seterusnya nombor dan nombor. 6 darab 4 adalah 24. Kita selesai di situ kelas. Di sini kita letakkan positif, negatif, lain-lain muka jadi negatif. 6 bahagi 2. Jika anda kurang pasti, 6 bahagi 2 jawapannya adalah 3. Jadi boleh tulis di situ. Dan soalan terakhir, negatif sama mukanya ya. Jadi cikgu letakkan positif. 12 bahagi 2 jawapannya adalah, apabila 12 dibahagi sebanyak 2, kita dapat setiap bahagian 6. Betul ya? Okey, kita dah selesai. Latih diri 1.2b sama saja bagi simbol. Jika tiada simbol, buat dulu pendaraban atau pembahagian simbol, kemudian baru darab atau bahagi nombor-nombor yang tertera di situ. Okey, seterusnya kita lihat contoh 7 kelas. Contoh 7 ni dia sudah lebih panjang ya, bukan darab atau bahagi sahaja, tapi di sini kita akan aplikasikan kubadat atau dalam bahasa Inggeris ya, BODMAS. Okey, bahasa Inggeris kita panggil BODMAS dan bahasa Melayu kita panggil kubadat. Apa maksudnya di situ? Ku ini adalah kurungan, okey. Bada adalah bahagi atau darab. Okey, ini satu kategori. Buat dulu, jika kamu nampak ada kurungan, ini adalah bahagi darab, dan seterusnya kita ada kubadat 2T ya, tambah tolak. Okey, sama juga seperti BODMAS. Ini adalah bracket. Okey, kemudian kita ada division atau multiplication. Di sini kita ada addition atau subtraction. So jika anda lihat kurungan bracket harus dibuat dahulu, diikuti dengan divide ataupun multiplication, okay, bahagi atau darab, dan terakhir sekali adalah operasi tambah atau tolak, mana-mana yang anda lihat dahulu. Okey, jika kita lihat sini ya, mengikut BODMAS ataupun kubadat, kita ada kurungan terlebih dahulu, maka cikgu nak buat di sini kurungan dahulu. Okey, kita ada tambah sahaja di sini ya, tambah. Jadi cikgu buat rumah, 3 akan masuk rumah positif, 2 akan masuk rumah negatif. Maka jika dia bertentangan, 2 rumah berlainan, yang besar tolak yang kecil, 3 tolak 2 adalah 1, yang mana 1 adalah besar, yang 3 itu ya. Jadi jawapannya adalah positif 1. Jelas kelas? Positif 1. Okey, cikgu padam di sini. Jawapan di sini adalah positif 1. Dalam yang sebenar, okey. Contohnya dalam ujian sebenar, kamu jangan padam lah. Jalan kerja kamu buat di tepi di sini, sebab cikgu tiada tempat kosong, maka cikgu padam. Apa yang kita buat tadi, kekalkan jalan kerjanya di tepi. Okey. Sekarang kita dapat positif 1 tadi, cikgu mau tuliskan di bawah sini. Di sini kan jawapan positif 1 kita, maka cikgu tuliskan di bawahnya itulah. Di sini letak sama dengan negatif 8, kita tidak usik kan. We didn't disturb negative 8, so kita just copy paste. Yang atas itu kita pastekan di bawah sahaja. Okey, tak kacau, darab pun kita tak kacau, maka tulis seperti sedia ada. Dan di sini kita ada darab di sini negative and positive. We will get negative. Okey, kita akan dapat negatif 8 darab dengan 1, kita akan dapat 8. Jadi inilah adalah jawapan yang terakhir. Okey. Seterusnya kita ada soalan B. Kita lihat di sini. Tadi dalam kubadat ataupun BODMAS yang cikgu beritahu tadi, cikgu kata kurungan harus dahulu, bracket harus dahulu kan. Tapi jika anda lihat di sini, dalam bracket ini, dalam kurungan ini sebenarnya tiada apa-apa soalan di situ. Dia cuma hanya tulis satu simbol dan satu nombor, tak ada soalan untuk diselesaikan. Maka di sini apa yang kamu harus faham adalah, apabila suatu nombor dipisahkan oleh kurungan, maksudnya di sini
sini di dalam ini terlindung ya, terlindung tersembunyi satu operasi darab. Kamu harus tahulah satu nombor apabila dipisahkan dengan kurungan maka ianya apa yang terselindung di situ adalah operasi darab. Jadi itu kamu harus tahu ya. Di sini tiada sebarang operasi dalam kurungan, hanya perlu tahu di sini adalah darab. So jika kita lihat tambah ataupun darab, yang mana buat dahulu? Kubadat darab dahulu ya. Buat mas we will do multiplication first. So positif dan negatif, sini darab ya, jangan lupa positif dan negatif adalah negatif. 2 darab 3 adalah 6. Yang depan ini letak sama dengan 7, kita tak kacau, maka cikgu salin semula 7, copy paste. Okey, dan lastnya kita ada 7 tolak 6, senang sahaja, jawapannya adalah 1. Okey, sebenarnya adalah positif 1 lah. Tapi kalau murid-murid tak nak tulis positif itu, tidak mengapa, tiada masalah. Cuma kalau jawapannya adalah negatif, wajib tulis. Jangan suka hati tinggalkan. Jika jawapannya adalah negatif, wajib ditulis di situ. Okey, dan kita lihat yang ini. Kita letakkan satu simbol, sebab depan ni tak ada simbol, cikgu letak positif ya. 12 ada simbol, 2 ada dan 1 ada. Tapi apa yang tak cantik di sini adalah 2 simbol. Cepat-cepat kamu letak hanya 1. Di bawah cikgu nak salin balik ya. Sebab tadi kita tukarkan bahagi dengan negatif 2 tolak 1. Okey, jika kita lihat di sini tiada operasi walaupun dipisahkan oleh ini. Kenapa mereka letak bracket di sini? Sini sudah ada bahagi. Okey, sudah ada divide di situ. Jadi anda tak perlu letak darab lagi. Jika nombor dan bracket dipisahkan begini, okey, contoh negatif 1, baru kita tahu di sini ada darab ya. Di sini ada darab, tapi dalam soalan ini jika kamu perhatikan betul-betul, sebelum bracket itu, sebelum kurungan itu telah dinyatakan operasinya adalah bahagi. Jadi tak perlulah kamu letak darab. Jika tidak ditulis apa-apa, baru cikgu bagi tahu, kamu harus tahu di situ ada satu operasi darab lah. Okey, jika kita lihat di sini, apa yang pertama mengikut kubadat yang harus kita buat adalah ini tak cila sebab tak ada apa-apa soalan di dalam situ. Kurungan ni pun kita dah tanggalkan sebab kita satukan simbol di situ, maka sudah tiada kurungan di situ. Okey, apa yang kita lihat, operasi yang penting di sini adalah bahagi. Maka positif 4 cikgu tak sentuh, tulis semula. Ini yang kita mau buat dahulu. Jadi cikgu boleh letakkannya dalam bracket kan. Memang operasi bahagi yang kita mau buat dulu. Negatif sama negatif kita akan dapat positif. 12 bahagi 2 kita akan dapat 6, dan cikgu salin semula negatif 1 di belakang itu. Okey, seterusnya kita ada tambah 4 tambah positif 4 tambah 6 tolak 1 di tepinya ya. Di tepinya kita boleh bina sebuah rumah. Kita nak masukkan 4 ke rumah positif ya, 6 ke rumah positif, dan seterusnya 1 ke rumah negatif. Kita buat satu-satu sebab dia banyak kan, belah kiri pun ada nombor, di belah kanan pun ada nombor. Maka kita akan tengok siapa yang kita nak satukan di sini. Okay, ramai datang sambut raya, jadi kita kena tambah semua orang yang datang ke rumah kita. 4 dengan 6 adalah 10. 1 kita tak usik, turun semula di bawah. Okey, di sini pertentangan sudah lawan ya. Ambil yang besar, tolak yang kecil. 10 tolak 1 adalah 9. Yang mana satu adalah besar? Yang besar adalah 10 di sini. Maka kita akan ambil positif dan tulis di hadapan 9. Faham ya kelas? Jadi jawapan terakhirnya di situ adalah positif 9. Okey, cikgu padamkan jawapan ini dan kita pergi ke soalan terakhir dalam contoh ini, iaitu okey, kita ada negatif 12, kita tak buat apa, kita salin balik. Di sini kita ada 2 simbol, jadi cikgu nak letak satu saja, positif negatif akan jadi negatif ya. Dan 16 kita tak usik, kita salin semula. Secara automatik bila kita satukan simbol bracket itu ya, kurungan itu boleh tertanggal dengan sendirinya. Okey, seterusnya kita ada negatif 22 di bawah. Okey, ini cikgu nak satukan, maka dia jadi positif ya. Sampai sini jelas, sampai sini kamu buat sudah boleh dapat markah di sini ya. Seterusnya kita lihat atas dan bawah, kita akan selesaikannya secara berasingan, iaitu di tepinya kita nak bina rumah. 12 masuk ke rumah negatif, 16 masuk ke rumah negatif juga.
Okey, sama-sama kita sambut raya kan. Jadi kita perlu tambah ke semua orang yang datang ke rumah kita. Jawapannya adalah 28. Apa operasinya? Simbolnya adalah negatif. Jadi cikgu tuliskan negatif 28 di atas, dan di bawah kita ada satu lagi soalan. Jadi cikgu nak bina satu lagi rumah di tepi, positif negatif. Cikgu nak masukkan 22 ke rumah negatif dan 24 ke rumah positif. Dua rumah bertentangan, dia lawan ya. Jadi ambil yang besar, tolak yang kecil. Tinggal 2. Siapa yang besar? 24. Maka kita ambil simbol kepunyaan yang besar, iaitu positif 2. Faham? Ini negatif sama positif, kita akan dapat negatif lain-lain muka ya. Dan 28 bahagi 2. Bahagi ya. Per ini ramai pelajar yang tanya, apa maksudnya per? Cikgu, per itu adalah bahagi. Anda boleh tekan kalkulator, anda akan dapat 14 ya. 14. Ini adalah jawapan terakhir. Ingat, semua yang rumah-rumah ni harus dibuat di tepi ya. Jangan kacau urusan penulisan yang cantik ini. Ini harus diikut begitu menurun. Okey, jangan kamu kacau urutan menulis itulah ya. Segala kiraan-kiraan lain di tepi, kamu ketepikan sahaja dahulu. Okey, kita dah selesai di situ. Kita dah latih diri 1.2C, kamu boleh cuba sendiri. Next kita ada hukum kalis tukar tertib. Kita ada sekutuan, kita ada identiti dan kalis agihan. Sangat senang benda ni. Apa yang mereka mau sampaikan adalah jika cikgu gantikan A dan B ya. Contoh 4 tambah 3 adalah sama juga dengan kita bila kita terbalikkan nombor ini. Dia jadi sama kan? 4 tambah 3 sama juga dengan 3 tambah 4. Sama juga apabila cikgu darabkan 4 darab 3 boleh juga ditulis seperti ini. Betul? Okey. Dan itu kita panggil sebagai kalis tukar tertib. Kita hanya tukarkan tertib dia, kanan ke kiri dan kiri ke kanan. Sebab itu kita panggil itu sebagai tukar tertib. Ini pula adalah kalis sekutuan. Apa maksudnya kalis sekutuan? Kalis sekutuan maksudnya contoh di sini cikgu ada 4 tambah 7 dalam kurungan, lepas tu cikgu ada tambah 6. Di sini jika kita lihat yang mana lagi senang untuk ditambah, 4 dengan 7 atau 4 dengan 6. Okey, secara obviously kita tahu memang 4 dengan 6 senang ditambah, betul? Jadi cikgu mau apa dia? Sekutukan. Sekutu maksudnya satu geng lah, kawan. Okey, cikgu nak bagi 4 dengan 6 kawan sekali, dan apa yang tertinggal 7 cikgu boleh letak di hadapan atau di belakang. Tiada masalah. Kalau cikgu nak tulis di belakang pun boleh. Tiada masalah. 4 tambah 6 dulu, dan seterusnya cikgu nak tulis 7 pun boleh. Yang penting di sini grouping. Bagaimana kita buat grouping di situ. Okey. Alright, kita ada association. Lepas tu dalam bahasa Inggeris kamu boleh check dia punya terms ya. Okay, this is identity and so on. Okay, kalau yang ini pula macam yang cikgu beritahu tadi, contoh 4 darab 2 tambah 3. Macam mana kita nak buat yang ini? 4 tambah 2 darab 3. Contohnya ini adalah duit angpau, duit raya yang cikgu nak bagi. Cikgu langkah masuk, cikgu nampak kawan pertama, cikgu kena bagi. 4 darab 2 adalah 8. Okey, begitu. Okey. Seterusnya kita ada kawan lagi kat tepi, betul tak? Jadi duit yang sama kita kena bagi dekat kawan ke sebelah. Kalau tak dia merajuk. Jadi 4 kita darab dengan 3 pula sekarang. Sebab dia kan suruh darab. So 4 darab 3, tekan je kalkulator, kamu akan dapat 12. Okey, 12. Bila tiada simbol apa-apa, kamu letak sebagai tambah. Macam itulah lebih kurang ya. Begitulah jawapannya. 8 tambah 12 kamu boleh selesaikan. Okey, begitu juga kalau ada tolak di situ. Dan last kali kita ada identity law ataupun hukum identiti. Apa sekali nombor bila kita tambah dengan kosong, kita akan dapat semula nombor ini di situ. Itu kamu kena tahulah, 100 ke 1000 ke negatif kosong, negatif 50 ke berapa sekalipun dapat balik jawapan yang sama. Begitu juga apa-apa nombor kalau kita darab dengan sifar, kita akan dapat sifar. Ya, itu pun adalah identiti. Tak kisahlah kita ganti dengan nombor apa sekalipun ya. 7 darab dengan 1, apa sekalipun nombor di sini, dapat balik nombor itu di tepi. Okey. Contoh yang ini 5 tambah dengan kita ada RM5, lepas tu kita tambah dengan ambil balik RM5 tu.
tolak maksudnya ambil balik kan. So cikgu bagi RM5, cikgu ambil balik RM5. Berapa yang cikgu tinggal? RM0. Tak ada lagi. So bila ambil, bagi dan ambil duit yang sama, selalu ingat mesti kena dapat sifar semula. Bagaimana dengan ini? Contohnya 16 darab 1/16. Bila atas dengan bawah ni adalah nombor yang sama, kita boleh terus potongnya jadi 1. Jadi jawapannya mesti jadi 1. Tak kisahlah kalau di sini adalah 1000, okey, darab dengan 1 per nombor yang sama 1000. Ini 2 cikgu boleh potong, tinggal jawapan 1. Inilah identiti ya. Ini adalah identiti. Kenapa kita perlu belajar ini? Supaya kita dapat melakukan satu efficient calculation, okey, pengiraan yang efisien. Bagaimana itu? Contohnya di sini kan, kita ada 29 tambah 38 tambah 2. Apa yang kita boleh buat? Kita boleh grouping yang senang dibuat. Ini kita grouping dia. Okey, kita kali sekutu. Kita sekutukan dia. Ini lagi senang buat kan? 38 dengan 2 lah 40. Baru kita tambah dengan 29. Kita akan dapat 69. Seterusnya yang ini, jika kita lihat 2 dengan 5 lagi senang untuk didarab. Jadi yang 24 tu letak campak ke belakang. So 2 dengan 5 kita dapat 10. Okey. 24 dengan 1 adalah jawapannya 24. Tambah je kosong dekat belakang. Senang kan kita buat kalau kita belajar pengiraan kita tahu hukum-hukum tadi, senang saja kita nak buatlah. Okey, soalan C jika kita lihat ini kita pecahkan sebenarnya. Okey, dipecahkan kepada 3000 dan 40. Kemudian dia letak dekat depan. 7 dengan 3 darabnya akan dapat 21. Tambahlah 3 kosong kat belakang. Okey, lepas tu kita tambah dengan, kan tadi cikgu kata bagi angpau kan, kalau kita pisahkan macam ni maksudnya kita bagi duit raya orang pertama, duit raya dengan orang kedua. Okey, orang kedua dapat berapa? 7 dengan 4 28. Jangan lupa dia ada 1 kosong di belakang, kita tambah je dengan 1 lagi kosong. So 2 ni bila kita tambah senanglah, 21 28 kosong. Tak sampai seminit kita dah habis dengan menggunakan hukum-hukum yang kita belajar tadi. Ini kita panggil sebagai kalis agihan. Okey, kita distributive law. Alright, 1.2D kamu boleh try. Okay, make sure kamu buat dengan pintar lah. Okay, pintar. Maksudnya contoh dekat sini kita buat grouping, sekutuan association. So kita associate 2 dulu, 2 dengan 5 10, ada 1 kosong tambah aja, lepas tu baru darab dengan 567. 567 dengan 1 tak ada apa nak. Ni letak je nombor yang sama, lepas tu kita ada 2 kosong kat belakang. Selesai. Okey, ini kita boleh pisahkan seperti apa? 5,000 tambah dengan 80. Okey, dekat depan letak 89. Kita bagi duit raya. 89 darab 5 berapa? Lepas tu tambah dengan 3 kosong. Tambah dengan 89 darab dengan 8 berapa? Tambah dengan 1 kosong. Contohlah macam itulah. Dan seterusnya. Try to do by yourself. Okey, kita dah habis. Kita ada penyelesaian masalah di sini. Tunggakan kad kredit Luqman ialah RM230. Okey, tunggakan kad kredit dia menggunakan kad kredit untuk membuat bayaran 3 buah buku RM120 setiap satu. Kalau satu RM120, 3 buah dia akan jadi berapa? RM360. Kemudian seminggu kemudian akaun kad kreditnya dikenakan faedah sebanyak RM3. So faedah ni dia sebenarnya kena bayar balik tau. Jadi dia rugilah RM3 tu. Faham tak? Dan duit buku tadi pun dia kena bayar kan. So setiap benda yang negatif untuk pemegang kad itu kita kena letak sebagai negatif. Faham tak? Okey, sebab duit dia keluar. Okey, di pihak Luqman duit dia keluar di sini, duit dia keluar di sini. Okey, seterusnya kita ada apa lagi? Luqman membuat bayaran balik sejumlah 400. Bila dia buat bayaran balik, maksudnya dia dah tak ada hutang lah. So bila dia bayar balik, kita kena letak apa? Tambah 400. Kenapa tambah 400? Dan awal sekali tu 230 kita tak buat. Dia kata apa? Tunggakan. Tunggakan tu bagus ke tidak? Maksudnya dia ditambah lagi hutang dia. So semakin hutang, so dia tunggak, dia tak bayar. So bila dia lagi hutang, lagi miskin, dia negatif lah. So tengok
dia ada hutang 230, hutang lagi 360, hutang lagi RM3. Kita buat semua ni dalam kalkulator 230, 360 dengan 3, kita dapat RM593 dan semua ni adalah hutang. Betul. Lepas tu kawan kita ni dia bayar balik berapa ringgit? RM400. Betul tak? Bila dia bayar kuranglah hutang. So dia kena tambah 593 tadi tu. Dia kena dalam bentuk negatif, betul? Dalam bentuk negatif. Jadi 593 kena dia tambah, dia bayar balik. Bila dia bayar, tinggal lagi hutang dia berapa? Tinggal lagi hutang dia RM193. Apa soalannya? Terangkan sama ada Luqman menjelaskan hutang atau tidak. Betul, dia jelaskan hutang, tetapi masih ada lagi tunggakan sebanyak RM193 sebab dia tak habis. Dia tak habis bayar RM400 dia bayar tadi kan. So dia tak cover RM593. Sepatutnya kalau dia bayar RM600 contohnya, adalah lebihan RM7. Betul tak? Itu secara logik kan, kamu boleh fikir dan boleh cuba latih diri 1.2e. Dan cikgu akan jumpa kamu dalam video seterusnya untuk pecahan positif dan negatif.